Lanjutkan perenungan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15. 我们要继续 Maaf, 12. 我们要继续探讨约翰福音。今天我们翻到约翰第15章， Yohanes pasal yang ke-12, kita membaca mulai dari ayat yang ke-36b. 约翰福音第12章，我们从第36的下半段来开始读。 Saya membaca, atau yang bahasa Indonesia bersama dengan saya membaca yang kalimat narasi, lalu semua kalimat langsung bisa dibaca dalam bahasa Mandarin. 印尼文的印尼文可以读故事的部分，中文的跟我一起读对话的部分。 Kita mulai dari ayat 36b. 我们从36节的下半部来开始。 Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 主啊，我们所传的有谁信呢？主的膀臂向谁显露呢？ Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, 主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。 hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. 虽然 Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita minta belas kasihan Tuhan, kita masuk di dalam doa. 我们读经就到此，我们再次恳求上帝的帮助。 Saudara berdoa untuk diri sendiri, Tuhan menyapa kita secara pribadi. 我们个人为我们自己祷告，愿上帝触摸我们心，感动我们。 Saudara juga berdoa untuk orang di sekitar saudara, di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. 我们也为周围、前面、旁边的弟兄姐妹们来 Dan 祷告， doakan juga baik untuk saya maupun juga untuk Pak Ruben yang menerjemahkan. 也为邓敬宝牧师正道来祷告，也为翻译的来祷告。 Mari kita berdoa. 我们来开声祷告前。 Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberkati perenungan kami ini menjadi perenungan yang berkenan kepada Tuhan. Engkau sendiri yang boleh mengubah kehidupan kami melalui perenungan firman Tuhan. Dan kami berdoa dari awal sampai akhir Engkau bekerja dengan leluasa dan menyatakan kehendak Tuhan bagi jemaat-Mu. Kuduskanlah kami dengan kebenaran-Mu, kuduskan kami dengan firman, dengan roh-Mu yang kudus. Berkati kami semua yang mendengar, berkati baik hamba-Mu yang akan menafsir, berkati juga Pak Ruben yang akan menerjemahkan. Kau sendiri menolong kami semua. Terima kasih Tuhan beracara dan Tuhan yang menguasai waktu-waktu ke depan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sama seperti perikop yang sebelumnya, kalau saudara membaca di dalam terjemahan LAI, ini termasuk adalah satu perikop yang nggak ada paralel di Injil Sinoptik ya. 像上文一样，如果我们读这个故事的话，其实这个故事在其他福音书是没有出现的。 Sama seperti kita katakan di dalam sebelumnya, meskipun secara perikop saja, secara keseluruhan itu nggak ada paralel di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. 虽然我们不能用这段经文跟其他福音书的版本来去对比，因为在那边没有记载的话， Tapi bukan berarti di dalam ayat-ayat secara detail itu nggak ada paralelnya sama sekali di dalam Injil Sinoptik ya. 可是不代表这个事件在其他福音书完全没有记载起来。 Misalnya nubuatan dari Yesaya yang berbicara tentang pengerasan hati ini ya, hardening motif. Ini bukan nggak ada di kitab yang lain, bukan nggak ada di Injil yang lain. 比如说这个以赛亚这个硬质性的这样的一个主题，不是说在其他福音书没有不存在。 Cuma kalau sudah membandingkan dengan Injil yang lain, saudara tahu memang penempatannya itu berbeda ya dalam hal ini. 如果我们读其他福音书，它的位置是不一样的。 Yohanes menaruh nubuatan Yesaya ini di akhir daripada pelayanan publik dari Yesus. 约翰把这个以赛亚的预言放在耶稣服事的末期。 Nah, ini kita mendekati bagian-bagian terakhir dari pasal yang membahas Jesus Public Ministry. 我们现在已经进入到耶稣在公共服事的最后的一些事件。 Mulai pasal yang ke-13 di situ Yesus masuk kepada pelayanan kepada murid-muridnya. 从第13章开始，耶稣进入到对他门徒这个诗人的一个服事。 Sehingga sudah bisa membaca bagian ini seperti dikatakan oleh commentary as a kind of semacam summary, semacam konklusi ringkasan dari pelayanan publik Yesus Kristus. 所以像解经书所说的一样，我们可以把这个部分当成耶稣公共的
侍奉的一个结论， Yaitu berakhir dengan apa, Saudara? 就是用什么来结束呢？ Berakhir dengan penolakan dan ketidakpercayaan. 就是以拒绝不信来作为结束。 Jadi setelah Yesus melayani pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 12, ya, ini dikatakan dalam ayat 36b, sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ini berarti pelayanan publik ministry-nya selesai. 所以耶稣在第1章、第2章接下来到现在第3章不断在公共服侍以后呢，第36节跟我们说，耶稣离开了就隐藏了。 Lalu diakhiri sekali lagi saya dengan penolakan dan ketidakpercayaan. 再一次，他以拒绝不信来做结束。 Sudah kita seringkali mengatakan, ya kita mengikuti pandangan teologi dari Yohanes Calvin. 我们说，我们常常是跟随加尔文的神学。 Apa yang diberikan kepada Yesus Kristus, ya, kehidupannya dan sebagainya. Misalnya kita bicara tentang pengurapan, anointment, itu bukan berhenti pada Yesus Kristus. Itu diberikan juga, mengalir kepada gerejanya. 耶稣所拥有的，比如说他的恩膏，不单单停留在他本身，可是流传到教会。 Pengurapan yang Yesus terima itu tidak dipertahankan untuk dirinya sendiri, tapi kemudian diserahkan kepada gerejanya. 耶稣所接受的恩膏不停留他在自己本身，可是他传给教会。 Tapi apa yang ada pada Yesus itu tidak berhenti pada dirinya sendiri, tapi mengalir kepada saudara dan saya. Kita ini pengikut Kristus, kita orang Kristen, kita adalah anggota tubuh Kristus. 这表示耶稣拥有的，他传给教会。我们身为跟随耶稣，我们是耶稣的肢体，我们也会得到耶稣所拥有的。 Tapi kalau kita bicara tentang pengurapan, ya semua orang, ya itu saya mau gitu ya, dari pengurapan jangan berhenti kepada Yesus, terus mengalir kepada saya mau itu mengalami persekutuan kayak begitu. 当然，当我们提到恩膏的时候，我们想要耶稣的恩膏，不要停留在耶稣，我们也要耶稣所得到的恩膏。 Tapi jangan lupa, saya kalau kita bicara kita dipersekutukan dengan Kristus, berarti itu termasuk juga penderitaannya. 可是我们别忘了，如果我们说我们与基督联合，我们也以他的痛苦困苦了。 Itu termasuk penolakan yang dialami oleh Kristus, itu termasuk juga ketidakpercayaan daripada orang kepada Tuhan Yesus. 这也表示我们会面对人的拒绝，人的不信。 Lalu kita bilang, nah yang bagian ini kalau bisa mandek kepada Kristus saja, jangan ditransfer kepada gerejanya. 我们 Ya, penolakan ketidakpercayaan itu berhenti pada Yesus saja lah, nggak usah diterusin sampai ke gerejanya, jangan. 我们有可能会说，这样的不信、这样的拒绝，有可能停留在耶稣本身就好了，不要传给教会。 Kita mau persekutuan dengan Kristus, persekutuan dengan separuh Kristus, itu ajaran bidat loh, saya. Separuh Kristus itu ajaran bidat. 我们只是要与耶稣的一半联合，这个是异端。 Kita nggak bisa bersekutu dengan Kristus sepertiga, bersekutu dengan Kristus 1/5, bersekutu dengan Kristus 60%. Mana ada saya ajaran kayak begitu? 我们不能说我们1/3 60%与耶稣联合，没有那回事。 Yesus itu nggak terbagi. Yesus ini bukan kepribadian yang kita bisa pisah-pisah lalu kita mau bersekutu dengan bagian ini saja gitu. Kalau pengurapan, nah, kita mau bersekutu dengan dia. Kalau penolakan dan ketidakpercayaan orang, wah itu Yesus saja lah, nggak usah bicara tentang kita lah. 我们不能去分立耶稣的位格。我们说我要参与耶稣的恩膏，可是我不要与他的拒绝联合。 Kadang-kadang kita enteng sekali waktu kita merenungkan orang itu nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa iyalah, orang kan punya keputusan pribadi ya. Orang bisa percaya Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan, ya iyalah, memang gitulah, hidup memang gini sini. 有时候我们好像太轻易的接受别人不信耶稣、拒绝耶稣，他有他自己的信仰，他不信就他的事。 Tapi waktu saudara dan saya nggak dipercaya orang lain, kayaknya kita langsung naik pitam dan naik darah ya. 可是当人家不信我们的时候，好像我们就那么快的生气， Emosi kita ini nggak beres ya, nggak beres. 我们的情绪很不稳定， Kita ini orang yang luar biasa egois. 我们是很自私的人。 Kita nggak peduli dengan kesedihannya Tuhan. Tuhan ditolak, nggak dipercaya dan sebagainya. Kita bilang ya normal lah kayak gitu. Ya memang hidup kayak begini lah. 我们没有去想到上帝自己的心，他被拒绝，我们人家不信他，我们完全不在乎。 Tapi kita begitu jengkel kalau kita nggak dipercaya, itu paling nggak menyenangkan. Ya, mau dijelaskan, orang tetap nggak percaya juga dan sebagainya. Kita seperti jengkel luar biasa. 可是当人家不信我们的时候，我们就那么的生气，我们还那么的受干扰。 Saya percaya waktu kehidupan kita bertumbuh itu kita akan diubahkan, kita menjadi mirip seperti Kristus. 弟兄姐妹，我相信，如果我们生命有成长的话，我们会更像耶稣。 Termasuk juga di dalam keadaan penolakan ketidakpercayaan manusia, ketidakpercayaan dunia ya.
kepada gereja, kepada orang-orang Kristen. 这包括当世人来拒绝教会、拒绝我们的时候。 Kalau nggak ada bagian ini, saya kehidupan kita sebenarnya nggak mirip Kristus ya. 其实如果我们没有这个部分，我们生命不像耶稣。 Alkitab mengatakan seorang murid itu tidak lebih daripada gurunya. 圣经说，一个门徒不能超过他的老师。 Agak aneh saya kalau guru kita ditolak tapi kita nggak pernah mengalami penolakan, itu agak aneh gitu. 如果我们的老师说拒绝，我们不说拒绝，其实是很奇怪。 Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, maksudnya betul-betul nyata penyertaan Bapa, kehadiran Allah di dalam pelayanan, tapi dia tetap tidak dipercaya gitu. 耶稣做那么多的奇迹，他显明上帝的荣耀，可是人还不信他。 Lalu kita di dalam pelayanan kehidupan kita, waktu kita mencoba untuk taat kepada firman Tuhan, kemudian kita gak ditolak, itu agak gak nyambung sama cerita kehidupan Kristus. 可是当我们试着要去顺服上帝的话的时候，可是我们没有受拒绝，其实这跟耶稣的故事不符合。 Saudara, celakalah gereja kalau gereja itu bisa diterima oleh dunia. 如果世界可以接受教会的话， Saudara 教会是有光。 mungkin jarang dengar kalimat ini ya. Saudara pikir lu kalau bisa justru gereja diterima dong sama dunia supaya orangnya makin lama makin banyak. Kita bersyukur kalau Tuhan kirimkan orang. Kita bukan benci dengan numbers, pasti bukan itu saya intinya. 这句话我们很少听，我们会说，如果我们被世界接受，我们人数增加，那不是好的事情啊。其实在这里我们不是拒绝人数。 Tapi coba kita membaca bagian ini, bagian ini nubuatan daripada Yesaya, dan kayaknya yang ditolak ini Yesus bukan pertama gitu. Ini sepanjang cerita perjanjian lama itu nabi demi nabi mengalami penolakan. Ya, Yesaya di dalam hal ini yang paling kuat menubuatkan tentang hal ini. 在这里我们可以看到，以赛亚先知所说的话，我们可以看到在历史当中每一个先知都说拒绝，在这里最清楚的就是以赛亚所说的话。 Sekali lagi saya, ini memang terutama, ini adalah ya, ini memang di dalam konteks Yesaya itu adalah pengalaman Yesaya sendiri gitu ya. 当然，在以赛亚他自己的处境，这是他自己本身的经验。 Tapi ini nggak berhenti pada Yesaya, seperti sudah tahu ini dikutip juga di dalam Injil dan bukan cuma Yohanes yang mengutip. 可是这样的处境不停的在以赛亚，我们也知道这个预言呢，不单单在约翰福音，在其他福音书 Di dalam bagian ini kita jelas sekali bahwa ini juga nubuatannya sebetulnya menunjuk kepada Kristus gitu yang akan ditolak dan tidak dipercaya. 我们也知道，在这样的一个处境当中，这段经文也是可以应用在耶稣的生命当中。 Dan sekali lagi saya, Kristus itu diberikan kepada gerejanya. Kristus diberikan kepada gerejanya, termasuk bagian ini. 再一次，基督是给教会的，包括这个部分， Termasuk nubuatan daripada Yesaya ini. 包括以赛亚这里的预言。 Tapi sekali lagi ya, supaya kita tidak terlalu gampang membenarkan diri, tentu saja dengan catatan waktu gereja bergerak seperti Kristus, yaitu selalu mengerjakan pekerjaan Bapanya. 可是使我们可以更加很清楚，我们必须要知道，当教会来效法基督的时候，就是去行父的旨意。 Kalau kita ditolak karena kelemahan kita, karena kekurangan kita, karena dosa-dosa kita, ya jangan membenarkan diri seperti saya ditolak seperti Kristus, gak ada hubungannya sama Kristus. 如果我们是被我们自己的罪、我们的缺乏被世界拒绝的话，这跟耶稣完全无关。 Kalau saudara nggak dipercaya, kalau saudara dan saya ditolak dan sebagainya, tapi itu karena kesalahan kita sendiri, saudara jangan bawa-bawa nama Tuhan. Apalagi malah self-righteous, saya semakin mirip Kristus seperti Kristus ditolak, itu aneh sekali. 如果你自己犯错，人家拒绝你，你不要自以为意，你不要说你是效法耶稣。 Tapi yang kita katakan di sini yaitu waktu kita taat kepada kehendak Tuhan, waktu kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Ini loh saya, ada pengalaman seperti ini. 可是在这里，当我们真的去效法、顺服耶稣的时候，我们会面对这样的一个经验。 Luther itu pernah mengatakan kalimat yang berani sekali. Dia bilang, saya pernah share bagian ini saya, itu setan itu dokter konsolatorius, katanya Luther. 我曾经在这里讲台做过，路德很勇敢的说出一句话：撒旦他就是一个 Itu dokter penghibur gitu ya. Mana ada kalimat ini di Alkitab ya. Penghibur itu kan Roh Kudus. Dia bilang setan. Waduh, Luther itu ini ya, orang yang ngomongnya itu berani sekali gitu. 路德讲话是很有勇气的。他说，撒旦就是安慰的一个博士。 Tapi penjelasan 不在圣经当中的。 penjelasannya dulu ya, saya penjelasannya gitu sahabat. Ini bukan main dengan kalimat-kalimat itu. Dia bilang, kenapa itu dokter konsolatorius? Karena begini. 为什么他会说撒旦是安慰的博士呢？ Kalau kehidupan kita terus mengalami goncangan dari iblis,
他说，如果我们的生命常常面对撒旦的这个动摇的话， kalau kehidupan kita ini seperti nggak dibikin tenang dan iblis itu selalu berusaha untuk terus menyerang kita. 如果我们生命好像没有平安，撒旦不断的攻击我们。 Ini Luther menghibur dan terhiburlah, berarti saudara on the right track gitu. 路德说，你要受安慰，因为你走正路。 Ini maksudnya dokter konsolatoris, bukan setan ya maksudnya, tapi secara tidak langsung gitu. 这就是很不直接的说，撒旦是一个安慰的博士。 Prinsip ini kita baca di dalam khotbah di bukit kalau sudah membuka di dalam Matius pasal yang kelima ya, yang terkenal itu. 如果我们翻开马太第5章，我们可以看到这个原则。 Nah, ini yang terakhir kan bicara tentang penganiayaan. 我们最后要谈到这个受逼迫的人。 Ayat 11 berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 他在11节说：“人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们。” Nah, ayat 12 bersukacita dan bergembiralah. Lalu saudara perhatikan ya, karena upamu besar di sorga, dan ini kalimat ini saya. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 他们在这里圣经说：“你们就有福了，应当欢喜快乐，你们在天上的赏赐是大的。”然后注意一下，他说：“在你们以前的先知人也是这样逼迫。” Jadi saya, kalau karena Yesus Kristus ya, dan karena Yesus Kristus, 耶稣基督， kita saudara dan saya itu dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat ya. Then you are on the right track gitu. Kita ini on the right track. 如果我们是因为耶稣被辱骂、被逼迫，我们是走正路。 Karena apa? Karena deretan nabi itu sepanjang perjanjian lama ya diperlakukan seperti itu. 为什么？因为在历史历代的先知也是被这样对待， Yang nggak diperlakukan seperti itu yaitu nabi-nabi palsu. Saudara. 不被这样对待的就是假先知。 Nah itulah hidup yang selalu tenang, nggak ada gangguan, nggak dianiaya, nggak difitnah dan sebagainya. Kita mesti sangat khawatir kalau kehidupan kita tenang kayak begini. 这就是充满平安、充满没有人毁谤、没有人说我们坏话的这个生命。你们就如果这样生命，我们必须去小心一点。 Kalau gereja nggak ada hantaman dari setan, gereja itu mesti sangat khawatir. 如果教会没有受撒旦的攻击的话，那个教会必须要担心。 Itu gereja mungkin sudah di dalam tangan setan, makanya nggak ada hantaman lagi. 有可能那个教会已经在撒旦的手中，所以没有任何的攻击。 Kalau orang Kristen hidupnya terlalu lancar seperti kayak everything peaceful, saudara mesti sangat berhati-hati dalam hal ini. 如果我们生命太过顺利的话，我们必须要担心， Nah ini nggak cocok dengan kehidupan Yesus Kristus, nggak cocok sama sekali. 因为这完全不符合耶稣的生命。 Saya bukan sedang menakut-nakuti ya, saya. Ini pembicaraan Injil yang ada di dalam Alkitab. 我不是来去吓你们，可是这是圣经的福音， Sudah dinubuatkan oleh Yesaya ya. 已经是以赛亚先前已经说过了。 Yesaya tulis tentang dirinya sendiri. Yesaya berbicara tentang Kristus. 以赛亚来去描述他自己的处境，他也应用在这个耶稣身上。 Dan sekali lagi saya, Kristus itu diberikan kepada gerejanya. The whole Christ seluruhnya itu diberikan kepada gerejanya. 上帝已经把完全的耶稣赐给教会，完全全部。 So waktu kita membaca bagian ini ya, kita orang reform mungkin cenderung membaca, nah inilah double predestinasi. 如果我们归正人，当我们读这段经文的时候，我们会说：“你看，这就是双重预定论。” Ya memang kita percaya ada yang dipilih, ada yang ditolak, ada yang dibuang, the elect and the reprobate. 我们相信有人是被抛弃的，有些人是被拣选的。 So memang kalau kita membaca tulisan teolog reform seperti Beza, seperti Calvin, memang mereka mengajarkan double predestinasi, betul. 当然，当我们读加尔文，当我们读贝扎的时候，我们当然看他们也支持双重预定论。 Ya kita juga percaya ini karena ya kita orang reform juga, so kita belajar daripada mereka dan itu juga ajaran Alkitab. 当然，我们也相信这个，因为我们也是归正人，这也是圣经的教导。 Tapi hati-hati saya waktu memikirkan tentang dipilih tidak dipilih supaya kita nggak merenungkan doktrin ini dengan dingin dan kejam. 可是，当我们接触这个被拣选、不被拣选的人，我们要担心，使我们没有那么冷淡的对待他。 Kita waktu membaca ayat seperti ayat yang ke-40 di sini, kita mesti takut dan gentar waktu dikatakan ya Tuhan itu membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kita mesti gentar baca kalimat 当我 ini. 们读第40节的时候，我们必须要去站经，主叫他们瞎了眼、硬了心，免得他们瞎眼看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。我们必须要去站经。 Ini nggak seharusnya membawa kita kepada penghayatan ya syukurin ya memang gini nasibnya reprobate gitu.
我们不应该说他是应该的，他是被遗弃的。 Ya itulah memang nasibnya orang-orang bebal dan orang-orang fasik yang akhirnya akan dilempar Tuhan ke neraka dan sebagainya. Lalu kita mengatakan kalimat itu dengan dingin, dengan kejam sekali, nggak cocok dengan ayat Alkitab. 那些人是该死的，他们是因着信的，他们是应当被判到下地狱的。我们讲出这句话的时候，有可能很多时候我们很冷淡。 Ayat Alkitab yang mana saya maksudnya? 可是哪个经文有提及这件事情？ Ada ayat Alkitab mengatakan Tuhan itu nggak bersuka cita terhadap kematian orang fasik. 有圣经记载说，上帝不会被那些死去的人所讨好的。 Tuhan itu bukan bersenang-senang bersuka cita karena orang fasik itu lalu binasa. 上帝是不会因为这些恶人被灭绝，他就觉得开心。 Calvin sendiri mengajarkan hak itu waktu kita membicarakan tentang predestinasi, tentang double predestinasi ya. Ini adalah God's horrible, terrible decree. 当加尔文谈到双重预定论的时候，他把它称为一个上帝很恐怖的一个旨意。 Kita perlu membicarakan ini, karena ini adalah ajaran Alkitab. Tapi kita mesti membicarakan kita have to handle with very very careful. 我们必须讨论这件事情，可是我们必须很小心的讨论这个事情。 Bukan untuk dengan gampang mengatakan ya itulah memang situ kaum reprobat sini yang orang pilihan, we are the chosen one. Mereka itu orang-orang yang terkutuk dan sebagainya. Ini hati-hati saya membicarakan dengan gambaran seperti ini. 不是那么轻易的说他们是被遗弃的，我们是被拣选，他们是应当的，我们必须要很小心。 Ada komentari menulis seperti ini, ini saudara tangkap kalimat ini dalam konteks saya. 有一本解经书是这样解释。 The statement sounds like naked predestinarianism, even irresistible reprobation. But it was neither so intended nor would it have been so understood. 这句话听起来是一个很冷淡、很直接的一个遗弃，可是我们不能这样那么直接的去了解它。 Saya bilang, nah inilah doktrin reform double predestinasi, election reprobasi. 你可以说这个是贵正神学被遗弃、被拣选。 Karena kalimat ini sedikit menyindir ya. Irresistible reprobation. Waduh, ini istilah yang ada juga ditulip itu irresistible grace ya. Irresistible ini dikembangkan lebih radikal. Irresistible reprobation. 那本解经书说是无能抗拒的被拒绝，这个是很严重的一句话。 Keterkutukan yang nggak bisa ditolak. Waduh, saya. 这个是 Berat sekali kalimat ini. 不能避免的诅咒。 Lalu kita seperti merayakan lagi keterkutukan yang nggak bisa ditolak. Hati-hati saya, hati-hati dengan kalimat seperti ini. 我们好像还庆祝这样的诅咒，这样我们必须要去担心。 Saya lanjutkan kutipan. The language used has a long history in biblical thought. 他说这句话是在教会历史已经被常提起的。 Saya terjemahin bahasa Indonesia aja lah, agak sedikit bebas ya. Keluaran misalnya, ini sering sekali bahwa dikatakan Allah itu mengeraskan hati Firaun. 在出埃及记，我们可以看到上帝如何使法老硬着心。 Demikian juga sering ditulis bahwa Firaun mengeraskan hatinya sendiri. 我们也常常看到法老如何他自己硬着自己的心。 Tapi sudah relasi antara dua hal ini, Allah yang mengeraskan hati Firaun dan Firaun yang mengeraskan hatinya sebetulnya nggak dijelaskan oleh Alkitab. 其实，如果我们看到上帝硬着他的心，法老自己硬着自己的心，这样的一个解释呢，是在圣经我们找不到。 Ini seharusnya menjadi hal yang remain misteri juga untuk kita. Kita jangan sok tahu sampai kita mau menjelaskan semuanya dan sebagainya. 这应当变成我们的一个奥秘，我们不需要去解释所有的事情。 Ini ada dua perspektif, ya. Dari perspektif Allah, ya Allah mengeraskan hati dari Firaun. Allah yang membuat mata mereka itu buta, mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan matanya dan menanggap dengan hatinya, sehingga Tuhan menyembuhkan mereka dari sisi Allah. Ya. 从上帝的角度，是上帝硬着他的心，是上帝叫他们瞎了眼、硬了心，免得他们眼睛看见。 Dari sisi manusia, ya dia out of his or her free will, dari kehendak bebasnya orang-orang itu menolak Kristus. 可是从人的角度，人是凭着自己的自由来拒绝耶稣。 Maka di sini kita masih agak sedikit berhati-hati ya dengan kalimat ini, judul di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau sudah lihat di atas ada judul, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. 如果在印尼文的这个标题，他们有在说为什么犹太人他们不信，这个我们要小心一点。 Kalau di dalam terjemahan ESV misalnya, English Standard Version, di situ
Judulnya cuma diberikan The Unbelief of the People. The Unbelief. Ketidakpercayaan orang banyak itu. 如果在英文 ESV 的版本，他们标题就是众人的不 Eh, 信。 bahasa Indonesia, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? 可是，在印尼文，他是说为什么他们不信？ Mungkin judul ini saya percaya di-encourage oleh ayat yang ke-39. Ada kata karena di situ ya. Karena itu mereka tidak dapat percaya. 有可能是因为39节他们有这样的一个引起他们写这样的标题，因为他们在那边说因为这样，因为以赛亚说， Saudara, kalimat karena itu atau kalimat therefore kalau di dalam bahasa Inggris itu kan menunjuk ke atas ya sebetulnya. Karena itu yang sudah diomong di atas kan. Karena itu mereka tidak dapat percaya. 当我们说因为的时候呢，就因为就是要去解答上文。 So kalau kita nggak hati-hati ya, kita bisa langsung menafsir bagian ini. Mereka nggak bisa percaya karena apa? Ya karena Tuhan menghendaki mereka nggak mau percaya toh. 我们可以轻易的说，为什么他们不信呢？因为上帝使他们瞎了眼。 Jadi mereka bagaimanapun mereka mau percaya sama Tuhan sengaja ditutup. Ini namanya irresistible reprobation gitu ya. 所以他们无论试着要去信，上帝关门不使他们信。 Ini tafsiran yang terlalu berani seperti ini. 这样的解释其实是太过有勇气。 Gambaran seperti ini saya khawatir menghasilkan orang-orang reform yang benar-benar aneh dan berbahaya. 这样的解释，我觉得是从那些很奇怪、很危险的归正人来开始的。 Ini remain dua perspektif yang nggak perlu dihubung-hubungkan gitu, yang di bawah karena di atas atau yang di atas karena di bawah. Sekali lagi ya, Alkitab nggak menjelaskan relasinya sebetulnya. 再次从上面和下面这两个角度呢，我们必须不用太过的去解释，因为圣经也没有太过去解释。 Kita jangan bikin teologi reform lebih nggak bisa diterima lagi dengan kita sengaja meradikalkan dan mempersusah dengan mengatakan itulah orang itu pada dasarnya nggak bisa percaya karena Tuhan sengaja menutup hati mereka supaya mereka nggak percaya. Tuhan nggak mau mereka percaya. Kalau kita tafsir seperti ini, kita melampaui Alkitab gitu. 我们不需要把归正神学太过的极端化，我们不能说为什么他们不信，是因为上帝印着他们的心，所以他们就不可以信。 Betul bahwa dikatakan memang Tuhan membutakan mata mereka, mendegilkan hati mereka. Itu betul. 当然，上帝瞎了他们的眼，印了他们心，那是对的。 Seperti betul juga waktu dikatakan Allah yang mengeraskan hati Firaun. Itu betul. Itu kalimat Alkitab. 当我们说是上帝使法老硬着心，那也是对的。 Tapi saudara jangan lupa kalimat yang lain juga ya. Di dalam Alkitab juga ada Firaun mengeraskan hatinya. Firaun mengeraskan hatinya. 可是我们别忘了，在圣经也有记载，是法老他自己本身硬着自己的心。 Mereka yang degil, mereka yang lebih suka tinggal di dalam kegelapan sehingga akhirnya mereka tetap tidak bisa percaya kepada Kristus. Mereka yang nggak bisa percaya. 是他们硬着心，是他们喜欢住在黑暗中，所以他们不能去信耶稣。 Lalu apa arti kalimat karena itu, therefore? Kalau gitu kenapa pakai istilah karena itu? Karena itu menuju kemana? 可是为什么约翰要说因为呢？因为是指的什么呢？ Saya percaya tafsiran yang lebih baik adalah karena itu karena bukan karena penetapan Tuhan ya, bukan, tapi karena nubuatan Yesaya. Ini sudah dinubuatkan karena nubuatan itu. 所以因为他用因为不是说指的是上帝的主权，他用因为是因为以赛亚已经给了这个预言。 Jadi waktu gereja memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, lalu terus kemudian ditolak dan nggak dipercaya, itu memang karena sudah dinubuatkan. 当教会传福音被拒绝，人家不信的时候，为什么？是因为这个圣经已经有预言。 Jangan masuk ke dalam gambaran naked predestinarianism tadi gitu misalnya dengan pembahasan yang luar biasa dingin gitu, cenderung ke arah fatalis. 我们不能进入太过极端、太过太过这个冷淡、太过直接的这样的双重预定论。 Sekali lagi saya, Allah tidak bersuka cita terhadap kematian orang-orang fasik. Allah kita itu bukan Allah yang dingin apalagi kejam gitu. 弟兄们，再一次，上帝不会因为恶人灭亡，他觉得开心。 Lalu kalau kita bisa menyaksikan gambaran orang-orang yang binasa tanpa Kristus dengan gambaran dia ini memang sudah ditetapkan Allah. Waduh itu luar biasa saya orang kayak begini. 所以如果我们可以看到这些人不信耶稣就过世，然后我们说他是应当被审判的，其实我们是太过荒谬了。 Sudah pernah membaca cerita itu kan, rich ruler yang akhirnya ditolak dan binasa. 我们有读过那个财主，他拒绝耶稣，然后灭亡。 Ada cerita-cerita seperti itu di Alkitab ya. Orang yang pada akhirnya binasa kita tahu dan menolak Kristus. Dan di dalam perjumpaan itu ya, terus Alkitab mencatat Yesus tergerak belas kasihan gitu. 有些在圣经的故事，我们看到这如何这些人
拒绝耶稣然后灭亡。可是当我们看到耶稣如何对待他们，圣经说耶稣看到他们就动了心。 Yesus tahu nggak sih bahwa akhirnya orang ini akan menolak dia gitu? Tahu nggak kira-kira? 耶稣知道这个人会拒绝他吗？ Gak usah kira-kira lah. Kita tahu pasti bahwa Yesus pasti tahu. 我们不用猜，我们可以肯定的说，耶稣肯定知道。 Yesus tahu persis bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Dia tahu persis. 耶稣真的知道犹大会出卖他。 Waktu orang-orang seperti rich ruler datang kepada dia, Yesus tahu persis bahwa ini akhirnya binasa. Tahu, sangat tahu dia. 当财主来到他面前的时候，耶稣知道这个人会灭亡，他知道。 Saudara membaca dalam bagian-bagian ini, Yesus waktu orang dia timbul belas kasihan. 可是当这些人来到耶稣面前的时候，圣经在耶稣怜悯他们。 Maksud saya, Yesus bukan berpikir double predestinasi, reprobat datang, lu mau apa? Misalnya gitu ya. 耶稣不会去想双重预定论，你是被遗弃者，你要来做什么？ Dia tanya, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Hidup kekal. Kayak bener aja mau tanya hidup kekal. Misalnya Yesus jawab kayak gitu, itu dingin luar biasa. 主啊，我要做什么才可以得到永生呢？你不用做什么，是被遗弃的。 Lalu 耶稣没有这样说。 kita ini bisa pakai double predestinasi jadi kayak begini loh saya. 我们 Sudah 可以， dingin duluan 我 gitu. 们可以这样滥用双重预定论。 Padahal Yesus kepada kaum reprobat itu ada belas kasihan meskipun pada akhirnya mereka tidak diselamatkan. Ini sesuatu yang misteri. 对于这些被遗弃者，耶稣还是仍然的怜悯他们，这个是一个奥秘。 Memang natur daripada Allah kita itu penuh dengan belas kasihan. 我们上帝本性是充满怜悯， Tapi bahwa enggak semuanya mendapatkan anugerah, ya itu betul juga. Itu juga ajaran Alkitab. 可是不是每个人都可以得到这样的恩典，这也是圣经的教导。 Bahwa ada batas yang diberikan kepada manusia, dia percaya kepada sesudah itu selesai, enggak ada lagi kemungkinan untuk percaya. Itu juga betul. 对人来说，我们是有限制的。如果他不信，他被灭绝，那是也是对的。 Karena itu saya waktu kita membahas ayat-ayat yang sulit seperti ini ya, 所以当我们读这项比较困难的经文的时候， apa sesuai yang kita bisa pelajari itu? 其实我们可以学到的是什么？ Saya mungkin sedikit lagi ya, itu kalau kita berdasarkan terang daripada teologi Yesaya, dari kitab Yesaya. 如果我们从以赛亚的角度来去解释的话， Kita membaca ini ya, membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-6. 我们可以读一下以赛亚书第6章。 Saya membaca dari ayat yang ke-9. 我从第9节开始读。 Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. 第9节开始，他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。” Kalimat ini sangat menakutkan. 这是很恐怖的一句话。 Terus Yesaya bertanya, sampai berapa lama Tuhan? Sampai berapa lama seperti ini? 以赛亚问上帝：“主啊，这到几时呢？” Lalu saudara baca, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu terus ayat 13, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi. 上帝回答说：“直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲，无人等等等。”到第13节，境内剩下的人，若还有1/10，也必被吞灭。 Tapi ayatnya nggak berhenti di situ ya, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Ini penting sekali. Lalu terus kemudian, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. 可是，在那段经文没有这样结束，虽然被砍伐，树木还却仍存留。这圣洁的种类，在国中也是如此。 Ada teolog perjanjian lama, teolog namanya Gerhard von Rad. 有一个神学家叫 Gerhard von Rad，
Dia mengatakan kalimat seperti ini, saudara. We must learn to read the saying about the hardening of the heart with reference to the saving history. Jadi kita waktu membaca motif pengerasan hati ini ya, kita mesti membacanya dengan allusion, reference, dengan rujukan kepada sejarah keselamatan. 当我们来面对这些人被硬着心的时候呢，我们必须要去仰望上帝这个永恒救赎的计划。 Fokusnya itu Injil, tetap Injil. 我们的焦点还是在福音。 Fokusnya itu bukan God's decree, bukan penetapan ilahi, tapi Injil. 我们不是来去盯着上帝的旨意，可是我们要去注意福音。 Saudara kalau mempelajari di dalam teologi reform ya, seperti kayak ada sedikitnya 2 school of thought tentang hal ini ya. 我们如果读归正神学的话，好像在这方面有2个学派。 Waktu membicarakan tentang election, waktu membicarakan tentang pilihan ya, doktrin pilihan. 当我们谈到这个预定论拣选的时候， Either kita melihatnya dengan fokus itu penetapan Allah, kedaulatan Allah. Ini kan sudah pernah dengar ya model kayak gini ya, kedaulatan Allah. Jadi pada mulanya Allah itu memilih sebagian orang, diselamatkan sebagian lagi reprobate. Jadi centernya itu adalah kedaulatan Allah. 我们可以去注意上帝的主权，上帝永恒的旨意。我们可以说，上帝从创造之前就已经选了被拣选跟被遗弃的。 Atau saudara bisa melihat doktrin pilihan ini sebagai satu undangan anugerah. Fokusnya itu Injil. 可是我们也可以把预定论当成一个邀请，这个焦点是在于福音。 Saya mengingatkan saudara ya, gereja kita ini gereja reform Injili. 我再次提醒大家，我们的教会是归正福音， Ini bukan gereja reform kedaulatani. 这个 Ini 不是归 bukan 正， sovereign reform church. Ini adalah evangelical reform church. Reform evangelical church, bukan reform sovereign church. 我们 Bukan. 不是归正主权教会，我们是归正福音教会。 Gereja ini seharusnya memahami predestinasi, memahami election dengan fokus Injil. 我们作为一个教会，必须要透过福音来去了解预定论。 Kalau saudara membaca di dalam sejarah gereja, ya, kita bersyukur sudah ada teolog juga yang memikirkan seperti ini. Bukan satu yang baru, yang out of nowhere, nggak pernah dipikirkan orang. Bukan, saudara. 当我们看教会历史的时候，我们也感谢上帝，这件事情不是单单这样突出的，也有其他神学家提起这件事情。 Tadi loh, waktu kita membaca bagian di dalam Yesaya yang menakutkan itu tadi ya, Tuhan yang menutup hati mereka supaya mereka jangan disembuhkan. Setelah itu apa, saudara? Setelah itu bicara keselamatan kan, bicara tentang tunas. Ini membicarakan tentang remnant, sisa-sisa orang pilih yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tetap salvation history. 可是当我们读到以赛亚那个上帝审判的时候，接下来还是也有一些存留着。 Kejahatan di dalam dunia ini ya, saudara, kedegilan, kefasikan, kebebalan dan sebagainya itu akan selalu remain misteri di dalam kehidupan kita. 这个世界的恶事，这些败坏的事情，都是在我们生命当中始终会变成一个奥秘。 Kita nggak bisa menyelami sampai ke dalam. Kenapa ya bisa ada orang sampai bebal kayak begitu? Kita nggak bisa menyelami sepenuhnya. 我们不能完全去了解为什么这个人会那么着硬着心。 Kita mencoba untuk mengerti setuntas-tuntasnya juga nggak bisa juga. 我们要不断的去寻求，我们也不知道原因。 Kita mesti mencukupkan diri. Mungkin seperti yang diajarkan oleh Theodore Beza ya. Dia pakai ilustrasi clock ya, sebelum orang-orang deisme menggunakan ilustrasi clock. Itu Beza sudah menggunakan ilustrasi ini. 我们有可能可以以贝萨的这个例子来知足，他用这个钟来去解释。 Kalau saudara lihat di jam itu ya, di jam itu ada gearnya ya. Ada gear yang putarnya ke kanan, ada gear yang putarnya ke kiri kan. Nggak semua gear seluruhnya putar ke kanan kan. 如果我们看这个手表，有它的机关，有它的轮子，有些转右，有些转左。 Tapi membentuk satu jam yang bagus gitu. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu. Bukan semuanya ke kanan. 可是有一些转右，有些转左，可是变成一个好的一个手表。 Beza pakai ilustrasi ini ya. Demikian ya dunia yang digerakkan oleh Tuhan yang berdaulat itu. Ada orang benar, ada orang fasik. Yang satu putar ke sana, yang satu arahnya ke sana gitu. Tapi ini membentuk satu rajutan pekerjaan Tuhan yang secara keseluruhan itu indah. Tapi saudara jangan tanya, kenapa ada putaran yang kiri? Kenapa enggak semuanya ke kanan? Saudara jangan tanya itu. 他说：“生命就是世界就是如此，有些人是
转右的都是做恶的，有些转左的是做好的，可是全部变成一个很美的一个计划。你不可能去说为什么他要转左，为什么不能全部转右呢？ Di dalam jam ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kita juga nggak tanya kan, kita terima jadinya. Pokoknya everything is pada the whole is beautiful gitu. Tapi kita nggak mempersoalkan kenapa ada yang ke kanan dan ke kiri. Kita nggak bertanya kenapa di dunia kita mempertanyakan itu. 在钟里面，我们可以看到一些机关是转右，一些机关是转左的。可是全体上它是一个很美的，我们不会去问为什么这个要转左呢？ Saya bukan sedang mengatakan desa mau menyederhanakan masalah seolah-olah waktu Tuhan desain menciptakan dunia dia pakai filosofi pembuatan jam niru manusia. Ya bukan itu maksudnya. 我不是要说别咋把所有的事情简单化，我也不是说别咋把上帝的创造了解成为这个从中的原则来去发出来。 Tapi ilustrasi ini setidaknya menyadarkan kita loh. Kita manusia nggak pernah kesulitan dengan buatan tangan kita sendiri. Kita sendiri juga atur ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nggak semuanya ke kanan. Tapi Tuhan nggak boleh bikin itu gitu. 可是至少呢，这个例子给我们明白，我们做事情的时候，我们可以做这个，我们可以做那个。可是当上帝做的时候呢，我们好像去正对他。 Kalau Tuhan bikin dunia ini semuanya harus putar ke arah yang sama gitu, harus semuanya kepada Tuhan gitu. Itu bijaksana siapa? Lu sendiri bikin jam aja nggak gitu kok. 上帝是不是把所有的事情转成同样的方向？你做手表也是有不一样的方向。 Sekali lagi saya, kita bukan sedang berpura-pura bisa menjelaskan semua misteri problem of evil kita pecahkan. Kita nggak sanggup untuk memecahkan sampai tuntas memang. 弟兄姐妹，我们再次，我们不是假装可以说我们可以解决这个恶的问题。 Tapi seperti Von Rad mengatakan saya, mari kita lihat ini dari perspektif salvation history. Itu loh kejahatan Yudas yang kita juga nggak bisa mengerti ya. Kok ada ya orang seperti Yudas kayak gitu? Di bawahnya Kristus loh langsung. 可是 Founder 要我们从这个上帝救赎的计划来去看待，为什么在耶稣之下也犹大这样的一个门徒呢？ Tapi coba saya lihat keseluruhan cerita penyalipan. Juga termasuk dengan Yudas juga kan. 可是我们要看福音十字架所有的故事，也包括犹大的份。 Bukan tanpa Yudas kan cerita keselamatan termasuk juga ada Yudas kan di dalamnya gitu. Yang menjual Yesus. 十字架的故事也有犹大的份来去出卖耶稣。 Saya bukan berarti terus menafsir kalau nggak ada Yudas berarti Yesus nggak bisa naik ke salib. Saya nggak bilang kalimat itu ya saya. Yang saya katakan adalah di dalam seluruh cerita keselamatan itu indah gitu. Dan di dalamnya termasuk ada disonans nada rusak. Yudas yang berkhianat itu termasuk di dalam cerita itu. 我不是说如果没有犹大，耶稣不会被钉在十字架，我从来没有说那句话。可是在这个整个故事当中，有犹大来去出卖耶稣的这个事实。 Sudah Tuhan kita itu akan berjalan terus dengan rencana keselamatannya. 弟兄姐妹们，上帝会不断去实行他救赎的计划。 Nggak semuanya kita bisa memahami. 我们不能完全去了解它。 Ada bagian-bagian yang tetap misteri termasuk bagian pengerasan hati ini kita sulit sekali memahaminya. 有些部分我们很难去了解，包括这个上帝印着他们心这个份。 Coba perhatikan ya, Yesus dengan susah payah melayani dari pasal 1, 2, 3, 4 sampai ada Lazarus bangkit lah. Ada orang yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan dan kusta tahir dan sebagainya. Terakhir penolakan dan ketidakpercayaan apa unbelievable ya, betul-betul absurd ya, nggak bisa diterima gitu oleh akal sehat. 我们可以从第一章开始看耶稣如何做奇迹，他来使犹大复活，他做各种各样的医病。可是最后他在公共场所这个服侍末期，人却不信他，这个是太荒谬的事情。 Saudara juga nggak usah heran kalau saudara tekun berbuat baik, terus mengasihi orang lain, saudara belajar setia dan sebagainya. Terus yang dituai apa? Ternyata penolakan dan pengkhianatan. Nggak usah bingung, sih. 所以，当我们自己要做好事，我们要去传福音，我们要去符合圣经的原则过我们生命。可是最后被拒绝，我们也不要觉得奇怪。 Saudara nggak usah terus bertanya-tanya kenapa hidup kok kayak begini, nggak masuk, nggak usah bertanya. Ini sudah dinubuatkan kok. 你不用说为什么我的生命会如此，你不用去问，因为预言已经讲出来了。 Terus sekali lagi saya, 再次， you are on the right track gitu. Kalau kita bisa mencicipi ini, kita ini on the right track. 如果你可以尝到，可以面对这样的状况的话，你是正在走正路。 Demikian waktu kita membaca di dalam surat Roma ya, itu juga ada hardening motive of Israel. 当我们读罗马书也是一样，我们可以看到以色列如何硬着心。 Tapi kalau saudara membaca lagi-lagi juga fokusnya itu menuju kepada salvation history atau Injil. 再次，他最后的焦点其实是往福音走。 Saya membaca satu ayat saja yaitu Roma 11 ayat 11 itu Israel yang tersandung ya, yang menolak Mesias.
我再为大家单单读罗马第11章第11节。 Paulus menulis, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, pelanggaran Israel, hardening motif ya, kekerasan hati mereka, penolakan mereka terhadap Mesias, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. 我却说，他们施脚是要他们跌倒吗？断乎不是，反倒因他们的过失，是他们以色列人自己硬着心，救恩便临到外邦人， 要激动他们发愤。 Waktu kita membaca kalimat-kalimat yang keras seperti ini, ia telah membutakan mata mereka, mendegilkan hati mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalimat belum final sebetulnya. 当我们读这样很严厉的句子，主叫他们瞎了眼，硬着心，使他们看不见，这不是终点。 Ini seperti undangan terakhir ya, satu peringatan yang perhaps paling keras, tapi masih ada ajakan tuh, jangan terus mengeraskan hatimu. 这好像是上帝对他们最后的一个警告，是他好像跟他们说：你们不要继续硬着心。 Percayalah kepada Kristus, datanglah kepada terang itu, jangan terus mencintai kegelapan. 你们要相信耶稣，你要进入到这光，不要只爱黑暗。 Kalimat-kalimat yang paling keras seperti ini, tetap ada undangan Injilnya sebetulnya. Gitu. 这样最严厉的话，其实还是有福音的邀请。 Waktu Yohanes menulis ini, dia juga mengharapkan pembacanya. Waktu membaca kalimat ini, dia bukan berespons, iyalah memang saya orang dibutakan, itu dasar saya sudah degil, ya sudah, nggak ada kesempatan, ya sudah, ada apa boleh buat. Orang degil juga nggak rasa hatinya degil kok. 当约翰写这几句话的时候呢，其实他不会去盼望这些读者说，哦，当然我的心是硬的，我是瞎的，所以我不用去信，是这样的一个盼望。 Saudara perhatikan ya, ini ironinya ya. 你要注意，这里有一个讽刺。 Orang yang lahir baru, yang sudah dilahir barukan, yang mendapat anugerah Tuhan. 当一个人重生得到上帝的恩典的时候， Dia mendengar kalimat sekeras apapun ya, penghakiman seberat apa bagi dia itu, dia membacanya dari pasal anugerah. Ini teguran diberikan Tuhan, Tuhan masih mencintai saya, Tuhan mau saya kembali kepada dia. 当他听到最严重的责备的时候，他还是从上帝这个怜悯的角度来去面对。 Saya nggak usah membicarakan kalimat undangan yang lembut, sudah pasti bisa diterima oleh orang pilihan. Gitu. 所以信徒们当然可以接受上帝温柔的呼召。 Tapi saudara perhatikan kalimat ini ya, orang reprobate ya, mau kalimat undangan selembut apapun, mereka juga nggak tertarik. 可是你要注意下面这句话，那些被遗弃者，当他们听到多温柔的话的时候，他们也不会动了心接受主。 Apalagi kalimat-kalimat teguran gitu, nggak bisa dengar sama sekali mereka. 更何况是责备的话，他们完全不能听进去。 Ada orang itu dengar firman Tuhan dengan sangat nggak clear conscience-nya. Dia terus berasa dihakimi, seperti didorong ke neraka, nggak paranoia. 有些人听到的时候，他们完全没有平安，好像他们要被判到地狱一样。 Tapi kalau orang lahir baru, saya mendengar teguran yang keras sekalipun ya, bagi dia ini Tuhan mencintai saya, dia masih mau saya bertobat, dia koreksi saya sekali lagi, dan ini saya orang yang lahir baru. 可是一个真正重生的基督徒，当他听到最严重的责备的时候，他知道上帝爱他，是上帝对他的警告，要他悔改。 So, ada satu bagian yang sangat-sangat beautiful ya di dalam Matius Passion dari Johann Sebastian Bach. 在巴哈他所写的这个马太的这个曲的时候呢，有一个很美的部分。 Itu kan cerita penderitaan Kristus menurut Injil Matius ya. 他不是说凭着马太这个耶稣的困难。 Di Matius kan ada bagian di mana Yesus bicara kalimat, di antara kamu seseorang akan mengkhianati aku. 在马太福音有一句话，耶稣说，在你们当中有一个人会出卖我。 Mendengar kalimat itu, murid-muridnya panik, mereka kaget gitu, mereka tanya satu persatu, is it I? Apakah itu saya Tuhan? Akukah Tuhan? Apakah itu aku? Apakah itu aku? Semuanya introspeksi. Gitu. 当门徒听的时候，每个人都紧张，他们就开始问：是我吗？是我吗？是我吗？他们就开始检讨。 Yang menarik itu bagaimana Bach menyambung gerakan itu ya ke nomor yang berikutnya. 可是有趣的是，巴哈如何把那段故事连接到下一半？ Kita tahu di dalam cerita Matius itu yang menyangkalkan Yudas itu kan ya, itu jawabannya objektif yang benar ya, Yudas yang mengkhianati gitu. 我们知道在福音马太福音是犹大来拒绝耶稣， Tapi Bach nggak meneruskan dengan cerita seperti itu, tidak saya. Terusannya bukan itu, bukan dijawab secara objektif. Itu Yudas yang mengkhianati, bukan begitu saya, bukan. 可是巴哈没有继续来去描述是
犹大来去背叛耶稣。 Setelah kalimat is it I Lord, is it I, is it I, is it I, setelah semuanya setelah itu silence, terus 是我吗？是我吗？是我们那个部分结束后，然后有一个安静， terus disambung dengan satu himne ya, satu kalimatnya itu. Akulah yang mengkhianati engkau Tuhan. Itu dinyanyikan oleh congregation. Aku yang mengkhianati engkau. Aku harus bertobat. 然后接下来的部分就是有一句话：是我背叛你主。那句话其实是会中来去唱的。 Saudara mengerti maksudnya? Jemaat itu reflektif ditaruh di dalam posisinya Yudas gitu. 你知道这个意思吗？就是他把会友放在犹大的位置以内。 Wah, menaruh di dalam posisi Yudas, maksudnya menaruh di dalam posisi terkutuk gitu maksudnya. Ini Yudas kan anak binasa. Apakah itu maksudnya? 他就是我把会友放在犹大的这个位置以内，他是被审判的，被拒绝的。 Bukan itu maksudnya Bach, saya. Maksudnya Bach adalah ya kamu, kita semua ini yang menyangkal dia. Tapi Yudas nggak diberikan anugerah, saudara dan saya masih diberikan anugerah sehingga kita masih bisa bertobat. 所以巴哈不是说你们是像犹大被拒绝、被遗弃的，可是你是背叛耶稣，可是现在上帝给你悔改的机会。 Sekali lagi ya, saya, itu teguran yang luar biasa keras, sangat menusuk. Tapi untuk orang-orang pilihan, untuk orang-orang yang lahir baru, ini undangan untuk bertobat sekali lagi. 再一次，这个是很严重的一个责备，可是对信徒们来说，这是一个悔改的机会。 Saya, kita mesti membaca ayat-ayat tentang reprobat juga seperti itu, saya. 弟兄姐妹们，当我们读这些遗弃者的部分，我们也必须要用这样的方式去读。 Bahkan kalimat-kalimat penghakiman yang paling keras daripada Yesus Kristus pun kita tetap bisa baca dari perspektif anugerah. 耶稣最严厉的责备，我们可以从他的怜悯的角度来去解。 Karena Alkitab mengatakan barang siapa ku kasih dia ku tegur dan ku hajar. 因为圣经说，上帝所爱的他会责备。 Kalau saudara masih ditegur, masih ada koreksi, kita bersyukur saya itu. Kita on the right track. Kita ini anak-anak yang masih dicintai Tuhan. 如果上帝还责备纠正我们呢，我们是走正路，是上帝的儿女。 Terakhir saya, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Ada banyak yang percaya loh, tetap di dalam bagian ini ditulis. Enggak semuanya juga ya, enggak percaya. Ada yang percaya, banyak lagi. 虽然如此，馆长中却有好些信他的。 Tapi kemudian Yohanes melanjutkan, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang. Mereka takut supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. 只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。只是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。 Sudah waktu kita berjalan di dalam jalan yang benar ya. Ini ada taruhan komunitas. 弟兄姐妹，当我们走正路的时候呢，好像我们在这里有这个团契环境的一个挑战。 Kita mesti berani untuk ditinggalkan oleh komunitas gitu dan berjalan melawan arus. 我们必须要有勇气来被我们的团契环境所拒绝，我们就反潮流。 Saya agak khawatir dengan kehidupannya seperti kayak kelihatan peaceful. Tadi saya bilang kalimat ini peaceful, harmonious dan sebagainya. Tapi mungkin harmonious dan peaceful dengan sama-sama tidak peka dengan pekerjaan Tuhan. 我很担心我们生命看起来很平安，没有什么攻击，可是我们是一起对上帝的工作完全毫无敏感。 Lalu kita kehidupannya seperti kayak kelihatan saling rukun dengan yang lain-lain. Rukun di dalam penyesatan maksudnya. 我们看起来很和睦，其实我们是一起走一端。 Dan ini conform with the worldly community gitu ya sudah terus kayak begini. 我们就符合世界的团契组织一样。 Kita nggak harusnya tertarik dengan kehidupannya seperti itu ya. Akrab, rukun, diterima sana sini dan sebagainya, hidup tenang dan sebagainya. Tapi sebetulnya waktu Tuhan menyoroti itu, kamu itu coward, kamu itu penakut sebetulnya. 我们应当不可以对这样的一个团契有兴趣，就是跟每个人和睦、被接受等等。可是当上帝注意的时候，上帝才会跟我们说，其实你们是没有胆量的，你们是没有勇气的。 Kamu takut dikucilkan. 你是怕被赶走， Kamu takut kehilangan networking, takut kehilangan jaringan. 你怕失去你的朋友、你的交流， Kamu takut kehilangan relasi-relasi yang menurut kamu penting di dalam hidup ini. 你怕在生命当中失去你所重视的这些关系， Kamu takut kalau karir lu kelar. 你怕你的事业现在破坏。 Makanya kita terus hidup di dalam keadaan yang peaceful dengan community dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. 所以我们就这样很和睦、很和平的跟大家相处，这个我们要担心。 Ini sekali lagi ya, peringatan. Jangan supaya kita ini lebih mencari hormat manusia daripada hormat Allah.
在此圣经提醒我们，我们不能爱人的荣耀过于爱神的荣耀。 Saya sudah bahas ya di dalam perikop sebelumnya waktu kita membahas ayat Yesus mengatakan barang siapa melayani aku dia dihormati oleh Bapa. 在上文我已经解释过，当人服侍上帝的时候，上帝会荣耀他。 Kehormatan yang dari Allah itu cukup dan Allah itu maha tahu, dia paling tahu keadaan kita dan ya reputasi kita itu biar Allah yang menjaga. Saudara dan saya nggak dipanggil untuk jaga reputasi kita sendiri. 上帝的肯定对我们来说已经足够了，我们不需要去保守我们自己的名誉，有上帝来保守就好。 Ada orang yang gelisah sekali dengan reputasinya sendiri. 有些人很关心他们自己的名声， Begitu craving, begitu rakus, begitu kepingin sekali mendapatkan penerimaan, penghormatan manusia. Supaya orang itu tahu bahwa saya gini, bahwa saya betul sebetulnya bukan gini. Hidupnya itu selalu defensif, nggak selesai-selesai. Semuanya tentang dia. 有些人那么贪图的被人接受，要人家去荣耀他、接受他，他那么的辩护自己。 Orang yang terlalu khawatir dengan penghormatan, penerimaan, approval dari manusia itu sebenarnya cuma membutuhkan menyatakan hidupnya itu nggak ada deep relationship dengan Tuhan sebetulnya. 那些太过想要被接受的人，常常担忧他自己名声的人，其实他私底下跟上帝是没有关系的。 Kalau dia ada deep relationship dengan Tuhan, dia nggak pusing dengan itu. Karena hormat yang dari Allah itu betul-betul cukup. Itu nggak perlu ditambah apapun. Seperti Yesus Kristus mati di atas kayu salib, nggak perlu ditambah-tambah apa. Nggak perlu, itu sudah cukup. 如果他跟上帝有很亲密的关系的话，他不需要有任何荣耀来在他身上被加起来，因为上帝荣耀本身已经足够了。 Yesus mengatakan barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Ya sudah, itu cukup. Mau apa lagi? Ini Bapa yang menghormati. 上帝说：“谁服侍我，上帝会荣耀他。”这个已经足够了。 Kita tahu di dalam kehidupan kita ini masih menjadi satu pergumulan. Ya. 我们知道，在我们生命当中，这常常变成一个挣扎。 Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh terus dikuduskan, kita boleh terus dibebaskan dari penjara-penjara yang nggak perlu ini. 我们也不断的祷告，上帝不断的解放我们从这样的一个捆绑。 Orang yang tidak lagi mencari hormat manusia, dia bisa melayani dengan bebas. Dia bebas, melayani itu bebas gitu. 当人不再去寻求人的荣耀的时候，他服侍的时候很自由， Dia bebas mengasihi Tuhan. 他自由的去爱上帝， Dia bebas memberitakan kebenaran. 他很自由的去传扬真理， Ya, dia bebas mengatakan apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya. 他很自由的去传上帝交托给他的事情。 Dan Tuhan mengundang saudara dan saya untuk menikmati kehidupan kebebasan yang seperti itu. 上帝邀请我们可以享受这样的一个自由， Bebas dari diri kita sendiri. 从我们的自我得找自由。 Ya, Tuhan memberkati kita semua. 愿上帝祝福我们每 Kita 位。 masuk dalam doa. 我们来低头祷告， Kita tolong Pak Ruben untuk doa bagi kita semua. mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman yang kami terima pada hari ini. Kami melihat bagaimana Yesus mengasihi Engkau, anak-Mu sendiri yang begitu terus mau mempermuliakan Engkau, yang begitu mengasihi manusia. Kiranya Kau juga menambahkan kasih dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami bisa sungguh-sungguh dilepaskan dari diri kami, dilepaskan dari kemuliaan yang fana, tapi kami bisa hidup di dalam-Mu, kami bisa terus melihat kepada Injil, menghidupi Injil, memberitakan Injil, dan melihat segala sesuatu dari rencana keselamatan-Mu ya Tuhan. Bagaimana anak-Mu mengasihi kami, mengasihi orang-orang berdosa, kiranya kami pun bisa mengasihi Engkau, mengasihi sesama, dan mengasihi orang-orang yang berdosa. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.